Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung kitab kita Sirah Nurul Yakin yang menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah menawan beberapa orang musyrik Mekah yang berperang dalam peperangan Badar. Selepas daripada mendapat kemenangan, Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Badar, maka Allah Ta'ala memberi beberapa orang daripada musyrikin Mekah menjadi orang tawanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah Nabi pun bermesyuarat dengan sahabat, maka ada sahabat mencadangkan agar dibunuh semuanya tawanan perang. Itu adalah cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan ada cadangan yang mengatakan bahawa kita minta tebusan daripada mereka yang ada harta, yang tidak ada harta, ada ilmu, minta dia ajar anak-anak kita. Ataupun yang tidak ada harta, tidak ada ilmu, hendaklah dia bersumpah, berjanji tidak akan lagi memerangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana orang-orang yang ditawan tidak dibunuh. Bahkan mereka yang ada harta boleh tebus diri mereka. Maka tebusan di atas seorang itu sebanyak 4,000 dirham seorang. Sesiapa yang ada 4,000 dirham dibayar kepada tentera Islam, maka bebaslah dia. Di antara yang ditawan adalah bekas menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni suami kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikatakan bahawa akhirnya beliau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya Suhail ibnu Amru. Suhail ibnu Amru ini di antara tawanan perang dalam peperangan Badar. Orang yang sangat nak marah Suhail ibnu Amru adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kerana ketika di Mekah, beliau ini Suhail ibnu Amru telah menggunakan lisannya, menggunakan lidahnya untuk mengatakan sesuatu yang buruk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berpidato dengan menyakitkan hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, "Wahai Rasulullah, biar aku cabut 2 batang gigi ni, mulut dia celupar sangat," katanya. Maka Nabi SAW tidak mengizinkan. Walaupun Sayyidina Umar kata mulut dia celupar, biar aku cabut giginya supaya dia tidak akan cela kamu lagi buat selama-lama. Nabi tidak membenarkan dia. Nabi mengatakan bahawa aku ini bukanlah untuk membalas kejahatan orang, tapi kalau aku membalas kejahatan orang, aku juga akan dibalas oleh Allah walaupun aku seorang Nabi. Maka Nabi mengatakan bahawa kamu tahu tak, Suhail ibnu Amru nanti satu hari nanti dia ini akan menggunakan lidahnya, akan mempertahankan Rasulullah, akan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata benar ketika wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mula nak murtad, nak tukar agama, kerana tidak mahu lagi memeluk agama Islam kerana Muhammad sudah wafat. Tiba-tiba Suhail ibnu Amru yang Nabi kata satu hari nanti dia akan tolong Islam dengan lidah dia. Hari ini dia cela Nabi, tak apalah, tapi satu hari dia gunakan lidahnya untuk tolong agama Allah. Lihatlah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikit pun tak dendam orang kata dia macam-macam. Bahkan tiap doa pula, tengoklah orang ni nanti dia akan jadi baik, dia akan menolong Islam. Maka ternyata benar ketika orang nak murtad, dia bangun berpidato
Dia kata, wahai manusia, sesungguhnya siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, dia hidup, tidak menerima mati. Tidakkah kamu mendengar Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad tidaklah hanya lain, dia adalah seorang rasul yang telah mendahului nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu wafat, maka Nabi kita Muhammad pun akan wafat. Maka yang demikian itu, kalaulah dia mati ataupun terbunuh, adakah kamu nak menjadi kafir? Katanya Suhaib berpidato di hadapan orang-orang Mekah ketika itu. Kemudian dia sambung lagi, demi Allah, aku mengetahui bahawa agama ini akan tersebar luas sebagaimana cahaya matahari yang menerangi bumi-bumi di mana sahaja bumi tadi ada sampai matahari. Kamu jangan tertipu dengan lelaki ini. Dia tunjuk kepada Abu Sufyan. Masa itu Abu Sufyan tidak beriman lagi. Maka dia tahu agama ini agama benar, tetapi sifat dengki yang ada dalam dirinya telah mempengaruhi dirinya. Serahlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya agama Allah tetap tertegak. Kalimah Allah Ta'ala akan sempurna, dan Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah, mempertahankan agama Allah. Lalu dikatakan bahawa dia berpidato di hadapan orang-orang Mekah. Kamu akan dipimpin dengan orang yang paling mulia, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan kata-kata Suhaib ibnu Amru ini, orang lain tak jadi murtad. Ketika itu Sayyidina Umar sedar, oh benarlah kata Rasulullah mengatakan satu hari Suhaib ini dia akan menggunakan lidahnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Suhaib ibnu Amru adalah orang tawanan perang. Maka dalam keadaan macam itu, lalu datang orang Mekah nak tebus, tapi tak ada harta. Tak ada harta. Lalu katanya beginilah, ambil dia, bebaskan dia, biar aku ganti tempat dia. Orang itu sayang pada Suhaib, maka Suhaib pun bebas balik ke Mekah. Suhaib bawa piti, bebas balik kawan dia tadi. Maka akhirnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Al-Walid ibnu Al-Walid, nama ayah dengan nama anak sama. Anak nama Al-Walid, ayah nama Al-Walid. Orang Arab biasa Muhammad bin Muhammad, Ahmad bin Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, bin Muhammad Walid. Dah begitulah. Tapi nama ayah dengan nama anak sama, Al-Walid bin Al-Walid. Kalau Al-Walid bin Al-Walid ini adik-beradik Khalid Al-Walid. Kalau Al-Walid ibnu Mughirah itu ayah kepada Khalid Al-Walid. Tapi yang dimasukkan di sini bukan ayahnya. Saya minta maaf minggu lepas saya kata ayah dia, bukan, adik-beradik Khalid Al-Walid. Maka dia dibebaskan oleh dua adik-beradiknya, seorang Khalid, seorang Hisham. Hisham ibnu Al-Walid dengan Khalid Al-Walid. Masa itu Khalid Al-Walid tak beriman lagi. Maka dia pergi ke Madinah, dia tebuskan, dia pun bayarlah sebanyak 4,000 dirham, kemudian pulang balik ke Mekah. Bila pulang balik ke Mekah, akhirnya Al-Walid bin Al-Walid masuk Islam. Sampai ke Mekah dia masuk Islam. Maka adik-beradik dia tanya, dah kenapa kamu tak masuk Islam masa kamu jadi tawanan perang lagi? Ni kita dah bebas dah, kamu dah sampai ke Mekah akhirnya masuk Islam, ucap 2 kalimah syahadah. Dia jawab, aku bimbang nanti aku masuk Islam ketika masa aku ditawan. Dia mengatakan aku masuk Islam kerana ni aku takut, kerana aku ni nak cari jalan, nak bebaskan, sebab tu aku masuk Islam. Aku nak khabar aku masuk Islam ni bukan kerana takut, memang rela hati. Sebab tu aku tidak mau masuk Islam ketika aku menjadi tawanan. Kalau dia masuk Islam, nanti sahabat lain kata ini masuk Islam ni kerana nak bebas ni, bukannya nak masuk Islam sungguh ni. Maka selepas dia dibebaskan, akhirnya dia masuk Islam. Apabila beliau ingin berhijrah, dua saudaranya menghalang, tak bagi. Dua beradik ni, Khalid Al-Walid masa itu tak beriman lagi, tak beri. Dia nak pergi ke Madinah. Lalu dia melarikan diri ke Madinah. Pergi juga ke Madinah. Dengan cara sembunyi-sembunyi sahaja, akhirnya sampai juga ke kota Madinah. Ini sahabat Nabi. Macam mana orang yang jadi tawanan akhirnya jadi masuk Islam? Kerana ketika Nabi memberitahu kepada sahabat, ingat kamu berbuat baiklah kepada orang-orang tawanan kamu.
dan kamu beri makan sebagaimana yang kamu makan, kalau boleh kamu beri makan lebih baik daripada apa yang kamu makan. Sehingga orang tawanan pernah mengatakan bahawa saya melihat sahabat-sahabat Nabi makanannya tidak sama dengan makanan kami orang tawanan, sedangkan kami orang tawanan sepatutnya makanan dia lebih baik daripada makanan kami. Satu ketika salah seorang daripada tawanan dia memanggil sahabat Nabi, ambillah makanan ini, makanan aku, makanan kami lebih sedap daripada makanan kamu, kamulah yang layak. Ia mengatakan, kami telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberi makanan yang baik, kalau boleh lebih baik daripada kami makanan kamu. Maka sehingga orang-orang tawanan tengok, Masya Allah, ini sahabat Muhammad, akhlaknya begitu baik, sedikit pun dia tidak membuat kekasaran, bahkan memberi layanan yang baik, sehingga makanan dia dengan makanan orang tawanan lebih baik daripada makanan para sahabat. Sebab itulah orang-orang tawanan nak masuk Islam, melihat kepada akhlak yang ditunjuk oleh para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim di atas ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lagi orang tawanan perang As-Sa'ib, Sa'ib ibnu Yazid, dia ini panglima perang dalam musyrikin Mekah. Ketika berperang dalam perang Badar, Sa'ib ibnu Yazid ini dia pegang bendera. Dia pegang bendera ni orang yang duduk depan dan dikira orang panglima perang. Maknanya orang yang sangat memusuhi Islam, dan dia pula menjadi ketua dalam satu batalion pasukan musyrikin Mekah. Lalu dalam keadaan itu dia ini menjadi tawanan. Oleh kerana Nabi kata jangan apa-apakan tawanan perang, maka dia tidak diapa-apakan. Walaupun sahabat Nabi tak boleh tengok wajah dia. Ini orang hak perang nelang hak dulu tapi nak buat macam mana? Nabi kata tak boleh. Dah, jangan buat macam itu. Maka dia telah menebus dirinya sendiri. Maka dikatakan bahawa dia ada harta, maka ditebuskan. Kerana di antara sifat orang-orang musyrikin Mekah, kadang-kadang dia berperang, dia bawa harta, kadang-kadang dia minta tolong orang lain hantar harta dia. Maka dikatakan Sa'ib ibnu Yazid ini orang kaya Mekah. Maka senanglah dia nak membebaskan dirinya, dan dia ini ada keturunan dengan Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini keturunan dia. Maknanya maka dia pun dibebaskan. Dan ada cerita lagi menarik tentang kisah orang tawanan perang yang bernama Wahab ibnu Umay Al-Jumahi. Ini cerita cerita menarik yang berlaku kepada Wahab ibnu Umay. Yang menariknya adalah bapa dia lah, Umay ini. Umay ini dikatakan dikata salah seekor syaitan Quraisy, kata pengarang kitab kita lah. Saya baca je, dia kata ini syaitan Quraisy. Maknanya Umay ini, ayah kepada Wahab ini, sangat nak marah ke Islam. Dan dia tidak ada orang yang sangat benci Nabi. Dikatakan dalam hati dia niat Allah, kalau boleh bunuh Muhammad, nak bunuh Muhammad. Masa perang lagi nak bunuh Muhammad, ataupun masa duduk Mekah lagi, dia tak boleh tengok Muhammad, dia cukup nak marah. Maka dikatakan dia adalah orang yang banyak menyakiti Nabi SAW. Maka pada satu hari selepas peperangan, bila lepas perang, dia ini selamat, tapi anak dia Wahab ibnu Umay jadi tawanan perang. Bila jadi tawanan perang, tahduk mulut dia ni duk kata-kata marah ke Muhammad, marah sungguh. Kerana apa? Kerana Muhammad tawan anak dia. Kemudian dia pun mari fikir, apa Muhammad buat pada anak aku ni? Maknanya, lalu dalam keadaan macam itu, Umay ini duduk bersama Safwan ibnu Umayyah. Katanya ketika Umay duk marah-marah Muhammad, Sufyan ibnu Umayyah pun datang. Kenapa marah-marah ngak ni? Dia duk kata-kata sangat. Dia kata aku cukup nak marah Muhammad. Kenapa? Muhammad itu dia ambil anak aku jadi tawanan perang. Sekarang ini anak aku berada di tangan dia. Maka ketika duduk berbincang-bincang, kebetulan Safwan ibnu Umayyah ni nak marah juga Muhammad. Hanya Umay ini, dia ini orang yang tak ada harta. Safwan ni dia ada harta. Lalu dia pun kata, demi Allah, kalaulah tidak kerana aku ni ada hutang,
yang hutang aku belum lagi dijelaskan, dan kalau aku mati, anak-anak aku yang bawa tanggungan aku, siapa nak jaga? Kalau selesai belaka, kalau aku habis bayar hutang, kalau aku tidak ada hutang, ada orang tanggung anak aku pergi bunuh dah Muhammad. Maknanya dia tengok semangat Sofia hak benci kepada Muhammad ni, benci pada Rasulullah. Dah molek sungguh ke nak bunuh Muhammad ni, dia tanya. Sungguh dah, tapi nak buat mana? Aku ada hutang. Kalau aku pergi bunuh Muhammad, kalau aku mati, aku tertanggung hutang pula. Lepas tu anak-anak aku pula tak ada orang nak jaga. Safwan ibnu Umayyah kata, don't worry, jangan bimbang. Tapi dia tak cakap putih lah. Maknanya jangan kamu bimbang. Kalau macam itu, begini, apa kata kalau mu pergi bunuh Muhammad? Kalau mu pergi bunuh Muhammad, maka hutangmu menjadi hutang aku, tanggungan anak-anakmu menjadi tanggungan aku. Aku sanggup bayar segala hutang kamu, dan aku sanggup menanggung anak-anak kamu asal kamu bunuh Muhammad. Dia tanya, you sungguh? You sungguh? Dia pun semangat. Kalau macam tu aku setuju. Aku setuju. Kalau aku mati, aku minta mu tanggung bayar hutang aku, dan anak-anakku kamu tanggung. Katanya aku akan tanggung. Maknanya selagi mana aku ada, aku akan tanggung anak-anak kamu, dia kata. Yang paling penting, pastikan Muhammad mati. Tak apa kalau macam tu, dia pun sanggup. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun siap-siap lah. Siap-siap, katanya diasahnya pedang, dia letaknya racun depan pedang dia tadi. Tujuan dia nak bunuh Muhammad. Maka dia pun pergilah. Dia pergi, Safwan ini bagi duit untuk membebaskan anak dia. Bebaskan anak dia, Wahab ibnu Umay ni. Maka Umay ibnu Wahab, Umay ibnu Jumah ini, dia pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, bawa duit nak bebaskan anak dia, dan ada pedang, dekat pedang dia ada racun, dengan harapan kalau kena sikat, tubuh Nabi kena racun lalu mati. Maka dia mari dengan dendam kesumat yang ada dalam hati, bercita-cita nak membunuh Nabi. Lalulah dia pun bertolak daripada Mekah ke kota Madinah. Ketika itu dia pun sampai ke kota Madinah. Dia duduk dengan orang-orang Islam, dia cari mana Muhammad. Tiba-tiba nampak Saidina Umar. Saidina Umar kata, ni musuh Allah dia, buat benda mari sini. Tengok tu. Maka dalam keadaan tu Saidina Umar pun marah. Saidina Umar lalulah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umay datang. Kali ini dia datang ada pedang yang tersarung dekat pinggang dia itu. Maka ia ini musuh Allah. Katanya Saidina Umar ni minta izin nak bunuh lalu, tapi Rasulullah tidak izin. Rasulullah kata, Umay datang. Ya, Umay datang. Dia bawa pedang yang bersarung. Ya, kalau macam tu datangkan dia mari sini, katanya Rasulullah. Saidina Umar pun pergi. Katanya Saidina Umar rapah pedang dia. Saidina Umar pedang dia tak kat tubuh dia, eret ke pedang. Saidina Umar eret dengan pedang, marah. Kalau tak kena Rasulullah tak izinkan tu, mati dah dia ni. Lalu dia pun pergi hampir dekat Rasulullah. Dia pun datang. Dia pun kata, selamat pagi. Selamat pagi wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Ta'ala telah menukarkan kepada aku perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang kamu ucapkan kepada aku. Apakah ucapan itu? Ucapan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ditanya, wahai Umay, aku nak tanya kepada kamu, apakah yang mendorong kamu datang ke sini? Katanya Umay, wahai Muhammad, kan kamu sudah tahu orang-orang Mekah ini ramai menjadi tawanan. Di antara orang-orang tawanan kamu, di antaranya adalah anak aku yang bernama Wahab ibnu Umay. Ya, anak aku sekarang ini, anak aku berada dalam tawanan kamu. Aku datang ke sini semata-mata untuk membebaskan dia, dan aku mengharapkan engkau wahai Muhammad, engkau berbuat baiklah kepada orang-orang tawanan. Nabi tanya, betul kamu bercakap benar ni? Wahai Umay, kamu datang semata-mata nak membebaskan anak kamu? Ya, aku datang semata-mata nak membebaskan anak aku. Dah, yang kenapa kamu datang dengan pedang tadi? Alah, apalah pedang ni boleh buat? Tak ada apa-apa pun, itu pun pedang bersarung. Rasulullah kata, kamu cakap benar. Betul ni, betul. Aku datang ini betul-betul untuk nak membebaskan anak aku.
Yang pedang ini sekadar apa, tak ada apa-apa pun, hanya sekadar maknanya sebagai perhiasan tubuhku. Apa, tak ada benda pun yang boleh guna pada pedang tadi. Betul kata Rasulullah, baiklah, aku nak beritahu pada kamu. Pernahkah satu ketika dahulu kamu ini duduk di Hijri Ismail? Ketika itu kamu marah-marah orang Islam, musyrikin, orang muslimin. Lalu kau mengatakan bahawa kalau tidak kerana hutang-hutang aku, kalau tidak kerana anak-anak yang duduk di bawah tanggungan aku, sudah lama aku datang membunuh Muhammad. Apatah lagi Muhammad itu menawan anak aku. Bila kamu mengungkapkan rasa marah kamu dan bercita-cita ingin membunuh aku, kata Rasulullah, tiba-tiba datang Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah menawarkan kepada kamu. Ia mengatakan bahawa kalau kamu ada hutang, aku akan bayar hutang kamu, dan kalau ada anak, aku akan tanggung anak kamu. Lalu kamu bersetuju untuk membunuh aku. Pedang yang ada pada kamu, kamu terus asah, kamu letak racun pada pedang kamu untuk membunuh aku. Terkejut dia. Main mana, siapa kapur? Terkejut dia ketika itu. Termenung dia. Macam mana Muhammad boleh tahu? Ketika aku duduk di Mekah, dia cerita balik, ketika aku duduk di Mekah, ketika itu aku memang bersama dengan Safwan ibnu Umayyah. Dan ketika aku bercakap, tidak ada orang lain pun yang ketika itu. Dan Safwan berkata, ini perjanjian kita berdua sahaja, jangan beritahu kepada orang tentang rancangan kita untuk membunuh Muhammad. Maka aku berjanji tidak akan memberitahu orang lain. Dan dia pun begitu. Dan ketika itu tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, aku hanya dia sahaja. Daripada mana kamu dapat ini? Rasulullah memberitahu, Allah Ta'ala memberitahu pada aku. Ya benar, dia kata, dulu masa mu cakap berita daripada langit, akulah orang yang kata kepadamu bohong. Dulu mu cakap ini wahyu daripada langit, ini Allah Ta'ala memberitahu kepada aku begini-begini. Tapi akulah orang mengatakan Muhammad ini pembohong. Ada kemunasabah dia kata berita daripada langit, maka aku orang yang membohongi kamu, aku yang menolak kebenaran kamu. Tapi ternyata hari ini benar. Maka ketika itu dia Umayyah Al-Jumahi ini nak beriman kepada Allah. Oleh kerana itu sudah pasti yang memberitahu kamu adalah Allah Ta'ala yang membawa berita yang benar berlaku antara aku dengan Safwan ibnu Umayyah. Dengan itu aku ingin beriman denganmu. Lalulah Nabi SAW mengajar mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, dia kata, aku sudah Islam, apa yang perlu aku lakukan? Rasulullah panggil sahabat. Bila panggil sahabat heran, dah buat apa pula ni? Maknanya sahabat ingat memang kena hukum, memang tarik dia kena tu. Rasulullah kata, ajar dia tentang Islam. Ajar dia tentang Islam, kemudian baca benda apa ni, ajar dia tentang Al-Quran, dan bebaskan anak dia, bebaskan tawanan dia tu. Bebas, tidak ada bayaran, bebas, kerana dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umayy merasa gembira, dan kerana Rasulullah membebaskan anak dia, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Ketika di Mekah sana, Safwan pun kata, wahai orang-orang Mekah, mu nak dengar tak berita? Kalau mu nak dengar berita, mu tunggu Umayyah balik tadi. Mu tunggu Umayy balik kali. Kali mu dapat satu berita yang menggembirakan kamu. Orang pun tanya, berita benda? Tunggu Umayy balik dulu, kata dia. Berita benda? Dia ingat berita Muhammad dibunuh. Berita. Katanya Umayy lagi, kalau kamu dapat berita, kamu akan lupa tentang Badar. Kamu akan terus gembira. Sesiapa yang ada anaknya ditawan, kita tunggu berita gembira ini. Masa itu dengar berita Umayyah, Umayy tengah balik daripada Madinah nak balik ke Mekah. Maka Safwan ini duduk tepi jalan, tanya orang, mu tahu tak apa yang berlaku kepada Umayy? Tak tahu, ada dengar cerita dia pergi ke Madinah. Begitu saja. Maka ketika itu dia telah isytiharkan kepada orang ramai, nanti kita akan bergembira, kita akan mendengar satu berita yang akan menggembirakan penduduk Mekah. Di kalangan mereka sudah jangka ini mesti berita Muhammad mati kena bunuh ni. Maknanya dan kadang tu lalulah tengah-tengah dia tunggu, tiba-tiba datang seorang daripada Madinah beritahu. Dia jumpa, mu ni datang daripada mana? Saya daripada Madinah.
Oh, daripada Madinah. Dekat Madinah ada dengar berita tak Umair datang ke sana. Ada berita. Apa berita dia? Aku dengar berita Umair masuk Islam. Lah, masuk Islam pula. Macam mana aku nak beritahu orang Mekah ni? Marah dia. Betul ke ni? Betul, masuk Islam. Kalau begitu, aku berjanji aku tak akan bayar hutang dia. Aku tak akan tanggung anak dia. Kalau boleh aku tak nak bercakap dia. Aku tidak akan jadikan kawan. Tapi betul ke apa yang kamu bawa? Begitulah aku dengarnya. Lepas daripada itu, tak apa, aku nak tunggu Umair. Betul ke tidak betul? Dia pun balik. Nampak Umair daripada jauh. Hai Umair, ada berita gembira tak? Ada berita yang menggembirakan aku. Apa dia? Aku telah beriman dengan Allah. Dia pun marah kepada tu. Marah. Mulai hari ini aku tidak akan bercakap dengan kamu. Kata Umair, aku telah berjanji dengan Muhammad. Aku berjanji dengan Muhammad. Dulu aku seksa sahabat Muhammad. Kenapa? Kerana dia beriman. Kali ini kalau dia aku ajak beriman, kalau dia tak beriman, aku nak seksa orang Mekah pula. Mana je? Sebagaimana dahulu aku seksa, dan ni aku nak seksa juga. Katanya sehingga orang Mekah jadi kelang kabut. Kerana dikatakan bahawa Umair Al-Jumahi ini salah seorang panglima, orang yang hebat, dan dikatakan dia balik ke Mekah, dia cuba sebarkan Islam. Yang terima-terimalah, yang tak terima, tak terimalah. Maka begitulah keadaannya. Ini di antara kisah yang berlaku kepada orang tawanan perang. Di antaranya Abu Aziz ibn Umair, yakni adik-beradik Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini sahabat Nabi yang kacak, yang handsome, yang menawan, yang kaya raya. Maka Mus'ab ibn Umair ini dia beriman. Bila dia beriman, maka ayah dan ibu bapanya halau dia daripada rumah. Maka dia pun keluar daripada rumah beriman. Adik-beradik dia ni termasuk Abdul Aziz ini tak setuju. Apalah Mus'ab ini duduk dalam keadaan mewah-mewah, tiba-tiba masuk ikut Muhammad, sekarang ni tak ada apa-apa. Maka dia selalu kata kepada Mus'ab. Jadi Mus'ab ni maknanya tidak suka dengan Abdul Aziz, kerana Abdul Aziz tidak beriman dan benci kepada Muhammad. Dan dia menyokong ibu bapa Mus'ab ini yang menghalau dia daripada rumah. Maka Mus'ab ibn Umair ini dia beriman. Tiba-tiba bila perang Badar, dia tengok adik-beradik dia jadi tawanan perang. Bila adik-beradik dia jadi tawanan perang, Mus'ab jumpa adik-beradik dia tak kenal. Mus'ab ini dia pun lalu tengok-tengok adik-beradik dia, kata, mu pegang ikat dia kuat-kuat, katanya Mus'ab. Dia kabur ke adik-beradik dia. Adik dia kalau adik ke abang dia. Dia tengok, ini adik-beradik aku ni. Dia kabur, ni orang tawanan ni kena ikat kuat-kuat, nyawi lari. Dia pun kata, sabar gitu mu buat ni adik-beradikmu kan, dia kata. Lepas tu Mus'ab kata, mu tahu tak, ni mak dia kaya mak dia ni seorang yang kaya dulu. Molek tu suruh mak dia tebuh dia, sebab mak dia sayang ke dia dulu. Maknanya siapa yang kata? Adik-beradik dia sendiri. Sampai dia kata ikat kemah-kemah ni, kata. Dia kata, oh wahai adikku, wahai saudaraku, inikah pesanan kamu terhadap aku? Begitu mu kata ke aku? Maknanya kan kita kan adik-beradik kan, kenapa patutnya mu tolong aku? Katanya Mus'ab, dulu masa aku kena halau dia mak ayah, mu tak tolong pun aku. Tiba-tiba hari ni mu nak tolong. Kalau mu nak bebas, tak ada cara lain, minta mak pergi harta pitih, we bebas kamu, aku tak akan tolong kamu. Maknanya akhirnya tak apalah, selepas daripadanya ibu Mus'ab ni hantar piti sebanyak 4,000 dirham menebus Abdul Aziz, adik-beradik kepada Mus'ab ibnu Umair. Lalu di antaranya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas ini saudara Nabi. Sebab itu masa ketika Saidina Umar kata, ini tawanan perang Badar, kita bunuh belaka. Maka sahabat kata, Umar jangan kata gitu, saudara Nabi ada. Dah anak beranak kita ada kok, kata Saidina Umar. Kata Saidina Umar, anak beranak kita ada juga. Jadi bila dia kata macam itu, Nabi rasa tak sedap lah. Dan Nabi tahu saudara Nabi ada Al-Abbas. Al-Abbas ini dia ada satu penyakit, dia ni sangat sayang kepada harta. Lalu dikatakan bahawa dia bapa saudara Nabi SAW, dan dikatakan dia dipaksa pergi perang. Maka apabila menjadi tawanan perang, Nabi pergi jumpa dia, wahai bapa saudaraku Al-Abbas, apa kata kalau kamu menebuskan diri kamu?
Kemudian ada anak saudara kamu ni, Ukay ibn Abdul Talib, anak beranak Nabi juga. Mu dengan harta kamu, kamu tebuslah. Dia kata, kenapa pula kami kena bayar? Kami bukan nak pergi perang, orang paksa kami bayar. Nabi kata, tak kira, bila saja kamu ini telah memerangi zahirnya, kamu memang memerangi kami. Ada pun mu kena paksa ke dalam hati kamu, kami tak kira tengok zahir, maka kamu dia sudah menjadi tawanan, maka kamu kena tebus. Kalau aku tebus, nak tebus diri aku, nak tebus okey lagi anak saudara aku, miskinlah aku, fakirlah aku, kata dia. Sayang kata, sayang kata, kalau gitu fakir aku, miskinlah aku. Maka mana boleh jadi gitu, kata Nabi. Takkanlah kena tebus 4,000 dirham seorang sampai jadi miskin. Aku ni manalah ada duit, kata dia. Al-Abbas kata, aku ni lah manalah ada duit. Duit ada pun tak banyak. Kalau lah disuruh tebus, aku bebas, anak saudara aku bebas, aku balik tak ada benda. Aku pun jadi fakir. Kalau aku jadi fakir, tak ada harta, matilah aku. Aku akan menjadi fakir selama-lamanya. Dia kata, Nabi Muhammad kata, biar betul. Mu jangan buat tak ingat. Ni aku nak cerita satu, kata Nabi. Tadi Nabi cerita tentang Umayyah dengan Safwan ibn Umayyah. Nabi kata, aku nak cerita kamu. Mu ingat tak, sebelum kamu nak pergi perang, sebelum kamu nak pergi berperang, orang paksa kamu pergi berperang. Bila kamu nak pergi orang paksa kamu nak pergi berperang, kemudian kamu ini bawa harta kamu dengan isteri kamu di tempat satu padang pasir, mugi gali padang pasir, mu tanam harta kamu. Maknanya, lepas tu mu khabar orang, aku ada piti. Kemudian mu khabar pula pada isteri kamu, kalau aku mati perang, mu ambil harta ni biar mu boleh hidup mewah. Maknanya, tapi kalau orang tanya, khabar kita ada piti, khabar orang tanya kita tak ada piti, katanya. Betul tak? Mu dulu masa sebelum pergi perang Badar, mu pergi bawa harta kamu di satu tempat, kamu gali, dan dengan ketujuan kamu mengatakan kamu tak ada duit supaya harta kamu tak hilang. Betul tak? Maka Al-Abbas ni terkejut. Hei anak saudaraku, mu tahu di mana? Dia tanya, hei anak saudaraku, mu tahu di mana? Dia kata, Allah Ta'ala memberitahu pada aku. Kata Al-Abbas ni, benar, apa yang kamu cerita tu memang benar-benar berlaku. Dan ketika itu aku hanya ada dengan isteri aku saja, memang tak ada orang lain dah. Maka dalam keadaan macam itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dia agar menebuskan harta dia. Maka dalam keadaan macam tu, Al-Abbas ini suruh orang ambil harta dia, tebus balik dia agar dia dibebaskan. Maka Nabi SAW ini dia seorang yang adil dalam tawanan. Tak kira apa saudara ke orang lain, sama aja. Nabi tak ada lah, ini apa saudara aku bebas lah, tak payah bayar, tak ada. Bahkan dikatakan Nabi ini adil, dan dia ni buat persamaan sehingga semua sahabat rasa puas hati di atas apa yang telah Nabi putuskan. Dan Nabi, sehingga kan Nabi tak maafkan bapa saudaranya, walaupun Nabi tahu bapa saudaranya dipaksa, bukan lagi perangan, dipaksa, tetapi kerana nak jaga orang lain, akhirnya Nabi tidak menunjukkan dimaafkan. Nabi tetap suruh bapa saudaranya itu membayar tebusan sebanyak 4,000 dirham. Maka tetapi ada juga orang-orang tawanan yang benar-benar fakir, yang kata, ya Rasulullah, saya tak ada duit sungguh nak tebus. Dan mu ada ilmu tak nak ajar, takut-takut ada ilmu matematik ke, sains ke, geografi ke, ikut anda lah, ajar. Tak ada ilmu, saya pun never go to school, tak pergi sekolah. Ni tak tahu, dah tak tahu, minta lah, ya Rasulullah bebaskan saya. Rasulullah kata, tak apa, aku bebaskan kamu. Tapi dengan syarat kamu kena berjanji jangan lagi memerangi Nabi. Maka orang tengok, Nabi tengok ini orang yang benar-benar fakir, Nabi bebaskan. Orang yang mampu bayar, Nabi suruh bayar walaupun bapa saudaranya. Maka Allah Ta'ala memuji tindakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan
lagi menjadi saksi di atas kebenaran kerana Allah Ta'ala semata-mata, sekalipun terhadap diri kamu sendiri ataupun terhadap ibu bapa kamu ataupun kaum kerabat kamu. Kamu jadilah orang yang benar, orang yang adil, orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Maka sahabat melihat sendiri bagaimana Nabi menguruskan orang-orang tawanan. Ternyata Nabi seorang yang jujur, seorang yang benar, seorang yang adil. Di antaranya lagi Abu Azza Al-Jumahi, seorang penyair. Ni anak beranak Umay Al-Jumahi tadi ni. Dia ni seorang penyair. Dia ini dikatakan bahawa dia sangat suka mencela Nabi. Orang-orang Arab ni dia pandai bersyair. Tapi sayangnya yang pandai bersyair, siapa yang pandai cela Nabi, katakan Nabi, dia akan disanjung dulu. Tiba-tiba dia menjadi orang tawanan. Nabi ini bila sahabat tengok ni orang banyak kata pada Rasulullah ni, tetapi Rasulullah awal-awal bahkan tidak membenarkan orang membalas balik, hatta dengan celaan pun boleh. Nabi larang, jangan kamu mencela orang lain dengan sebab orang cela aku, jangan. Tidak sekali-kali Nabi membenarkan orang tadi membalas. Bahkan Nabi kata, kalau aku cela juga Allah Ta'ala balas ke aku, walaupun aku Nabi. Kerana Allah Ta'ala larang. Sehingga Nabi SAW bersabda, Shibabul mu'minin fusuk, mencela orang-orang mukmin itu merupakan perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang Islam itu menyebabkan boleh menjadi kufur. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi pun tengok dia bila dia ditawan. Dulu dia kata pada Nabi macam-macam. Bila tengok Nabi datang ke dia kata, wahai Muhammad, aku ini seorang fakir, miskin, kemudian anak ramai pula. Kalau mu tak bebaskan aku, tak tahulah apa yang berjadi pada anak-anak aku. Memang aku ni orang fakir. Baiklah, kalau macam itu, jangan lagi mencela aku. Aku bebaskan kamu, tapi dengan syarat kamu berjanji jangan lagi memusuhi aku, memerangi aku. Dia mengatakan, aku tidak pernah berjumpa orang yang semulia kamu. Selama ini aku gunakan lidah mencela kamu, bahkan kamu membebaskan aku. Akhirnya dia dibebaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila selesai habis dah bebas. Bila selesai habis, ada pula sahabat kata, bapa tak minta pitih belaka, kejap bebas. Allah, ada juga sahabat maknanya bebas, pitih. Tapi jumpa Rasulullah, saya ada pitih, Rasulullah bebas. Rasulullah bebas. Lalu timbul dalam sahabat, Allah, kalau minta pitih belaka kan sedap. Banyak kan kita boleh pitih. Bebas ni. Maka Allah Ta'ala turun ayat, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima aghadhtum azabun azim. Tidak patut bagi seorang nabi yang ada tawanan, yang dia dapat mengalahkan orang-orang tawanan dia nak harta benda dunia. Allah Ta'ala kata ke Nabi, walaupun katakan Nabi itu sindiran pada sahabat Nabi, hok dok bunyi, Nabi Muhammad Rasulullah ini orang minta tak ada piti bebas, Cuba bayang kalau ramai 10 orang, 4,000 seorang, dok ke 40,000 dirham. Ada juga maknanya begitu. Tiba-tiba Allah Ta'ala turun ayat, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Tidak patut bagi seorang nabi yang ada tawanan, kemudian tawanan dia dah kalah, turiduna aradad dunya, dia nak harta benda dunia. Allah Ta'ala tegur Nabi. Sebenarnya Nabi tak ada benda pun, Allah Ta'ala nak tegur sahabat Nabi hak dok bunyi. Tidak patutnya dia kata, kamu ini menghendaki harta benda dunia, sedang Allah Ta'ala menghendaki kamu pahala ke akhirat. Kalau kamu bebaskan dia, orang yang fakir itu, lebih baik dapat pahala besar dekat negeri akhirat. Dan ingatlah, Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak beri harta, tak payah minta dengan orang Mekah, lebih tentu Allah Ta'ala boleh beri. Maknanya Allah Ta'ala lebih berkuasa, dia maha bijaksana. Kalaulah tidak kerana ada ketetapan Allah yang telah dahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar, disebabkan berasa nak ambil habis piti orang-orang tawanan. Kalau tidaklah,
kerana Allah Ta'ala tetapkan begini-begini kerana Nabi ada bersama kamu. Kalau ikut kepada sahabat-sahabat yang nak harta, turun azab dah daripada Allah. Maknanya begitu kuat tarikan. Kita tengok cerita kisah Badar ini, mula-mula masa menang, mula-mula menang, Nabi kumpul-kumpul harta, dia duk balas dah. Nabi suruh kumpul, dia duk balas dah. Harta banyak ni orang Mekah mana boleh orang Mekah, orang Madinah lah. Kami tolong kami tolong juga. Duk balas. Masa tu balas depan harta, Nabi lah dak pergi. Nabi mari-mari duk balas. Allah Ta'ala turun ayat, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Maka yas'alunaka anil anfal qulillah katakanlah bagi Allah harta rampasan perang tu lillah wa rasul, bagi Allah. Qulil anfalu lillahi wa rasul, katakanlah harta-harta rampasan perang tu untuk Allah, untuk Rasul. Maknanya ikut pandang Rasul. Rasul nak pergi orang Mekah banyak ke orang Madinah banyak, dah boleh kata benda senyap dak bala. Sesat dah bagi yang harta rampasan perang. Bagi yang tebusan pula duk bunyi, kalau boleh piti seorang 4,000 seorang dia, parok kau boleh. Ni Nabi bebas. Tiba-tiba Allah Ta'ala turun ke ayat, sahabat Nabi Muhammad tak patut nak harta benda dunia. Kalau tak ada sabit Muhammad, tidak sabit di ketetapan Allah, habis kena azab dah, kerana duk kejar sangat harta benda dunia ini. Maka ingat, akhirat itu lebih utama. Kalau kamu bebaskan, kamu tidak kejar harta benda dunia itu, nanti dapat pahala lebih daripada itu. Maka Allah Ta'ala melarang memiliki tawanan perang. Tak payah milik, bebaskan mereka sebelum baginda berjaya melumpuhkan musuh-musuhnya dengan cara membunuh mereka yang menghalang manusia pada jalan Allah dan menghalang agama Allah daripada tersebar. Selepas berperang, kalau ada tawanan perang, jangan miliki tawanan perang, bebaskan mereka. Mana-mana yang boleh bebas. Allah juga menegur sebahagian muslimin kerana inginkan harta benda dunia. Itu sebahagian muslimin, yakni para sahabat. Cuba kita tengok, sahabat ini duduk dengan Rasulullah dah. Tetapi ujian begitu berat sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat tegur para sahabat ini yang ada benda dunia, yakni penebus diri, fidyah, tebus diri. Hak penebus diri 4,000 tu kalau boleh nak bagi-bagi sama-sama ramai. Kalaulah bukan disebabkan ketetapan Allah yang telah ditentukan itu, iaitu mujtahid tidak akan diseksa disebabkan ijtihad yang dilakukan selagi dia melakukan dengan niat betul. Ketetapan Allah, kalau orang yang sampai kepada peringkat mujtahid, kalau dia buat satu keputusan, kalau salah pun dapat pahala, tapi dengan syarat orang yang peringkat mujtahid. Yang menentukan itu Rasulullah. Asal petikai lah Rasulullah. Rasulullah bukan mujtahid, lebih pada mujtahid. Imam mujtahid macam Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu mujtahid. Rasulullah lebih lagi, yang menentukan orang ni bebas tak bayar-bayar, orang ni bebas tak bayar-bayar. Siapa? Rasulullah. Takkan mu nak petikai Rasulullah? Ikut pandang Rasulullah. Rasulullah kata mu bebas tak payah bayar. Ni duk tanya lagi, kalau boleh 4,000 seorang tak kot. Maknanya sahabat-sahabat Nabi kan Allah Ta'ala sudah tetap dah. Maknanya maka kalau tidak gitu, kena azablah kamu. Maknanya kemudian mereka dibenarkan mengikut fidyah yang diambil berdasarkan pendapat yang betul. Maka demikianlah, itu ikut Nabi lah. Kalau Nabi kata orang ni nak kena bayar, orang ni tak payah bayar, itu keputusan Nabi. Ini adalah bukti terkuat yang menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini diputuskan satu ketetapan, itulah ketetapan Allah. Kalau Allah Ta'ala kata begitu, begitulah. Dia tak ada aku baik dengan orang ni, bebas. Ni mu aku ingat dia dulu masa Mekah, mu kata aku mu kena bayar. Tak ada. Maknanya Nabi buat ketetapan memang penuh dengan adil. Itu pun sahabat boleh lagi, Masya Allah. Ini kisah di sebalik perang Badar yang kita tak tahu punya ada berlaku perkara begini. Ini kerana sekiranya apa yang dibawa adalah hasil reka sendiri, sudah tentu Nabi SAW tidak akan mencela dan menegur dirinya sendiri, kerana tindakan yang diambil adalah berdasar pandangan ramai para sahabat. Sebenarnya apa yang Nabi buat, ramai sahabat setuju, segelintir je sahabat yang rasa apa Muhammad buat gitu. Maka segala-galanya Allah Ta'ala tentukan, dan Rasulullah SAW yang terbaik sebenarnya di atas keputusannya. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit lagi tentang kisah Badar ini ada minggu hadapan, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghizna ilman nafi'an wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.